Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza. Tuan-tuan sekalian, ayat ni kita jadikan bahan usrah dan kita amal, kita baca sebab Nabi sangat gembira dengan turunnya surah ini. Sampai Nabi kata, telah turun kepadaku satu surah yang lebih gembira bagiku daripada terbitnya matahari. Masya Allah. Apa beritanya? Berita Allah akan beri kemenangan. Kemenangan sebenar. Fathan mubina. Kemenangan yang nyata. Kemenangan yang tak ada gangguan. Walaupun sebelum ayat ni turun tahun ke-6 selepas hijrah. Madinah dah ada sebagai sebuah negara Islam. Nabi menang dalam perang Badar, menang dalam perang Ahzab, menang dalam berapa siri peperangan lain. Tapi menang tu Allah tak kata fathan mubina. Kemenangan yang masih diganggu. Kita menang tapi diganggu. Nabi menang di Madinah, gangguan tak habis-habis. Allah beritahu, ya Muhammad, Allah akan beri kemenangan sebenar. Apa dia? Mekah jatuh ke tangan Islam. Kemenangan yang tak ada gangguan selepas itu. InsyaAllah kita kena berusaha. Kita menang di Kelantan, diganggu tak habis-habis. Kita menang di Kedah, diganggu tak habis-habis. Kita menang di Selangor, diganggu. Kita menang di Perak, dirampas. Kita menang di Pulau Pinang, diganggu. Selagi mana Putrajaya tak jatuh. Kita mesti berusaha tumbangkan Putrajaya. Pada waktu itu kita tidak ada lagi gangguan, insya-Allah. Untuk apa kemenangan Islam? Untuk apa kemenangan Islam? Tuan-tuan, kita berjuang siang malam. Lancar derma, buat program, banner markah, urus tarbiyah. Untuk apa kemenangan Islam? Mungkin kita kata, untuk kita laksana hukum Allah. Untuk kita halalkan yang halal. Untuk kita haramkan yang haram. Betul. Tapi yang Allah nak beri, yang Allah nak bagi, yang pertama, liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Kemenangan ni kerana Allah nak ampun dosa kamu yang dulu dan dosa kamu yang kemudian. Tuan-tuan, bekerjalah untuk Islam. Allah janji Allah ampun dosa-dosa kita. Kemenangan kerana Allah nak ampun dosa. Dosa apa? Dosa yang dulu. Ayat ni turun pada Nabi. Dhamir pun dhamir untuk Rasulullah. Liyaghfira laka. Tapi sebagaimana yang kita belajar dalam tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dilihat pada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Maksudnya, Allah beritahu bila Allah beri kemenangan Islam, Allah nak ampun dosa kamu yang dulu. Apa silap kita dulu? Yang ada hari ni kerana silap dulu. Adanya disko, bar, kelab malam, pusat-pusat maksiat, meningkatnya rasuah dalam negara, korupsi, penyelewengan, salah guna kuasa, kerana silap dulu. Kalau dulu kita betul dengan Islam, kalau dulu kita pilih Islam, tidak akan ada hari ini. Tapi kita tak perlu ungkit sejarah lama. Semoga Allah ampun dosa orang dahulu. Tapi kita mesti berjuang, kerana Allah kata, dengan perjuangan itu, Allah nak ampun dosa yang dulu dan dosa yang akan datang. Yang kedua, supaya kamu rasa sempurna nikmat Islam ke atas kamu. Allah Rabbi. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan nikmatnya ke atas kamu, wahai Muhammad. Islam sempurna. Tapi nikmat Islam kita tak rasa sempurna. 50 tahun lebih merdeka, sehari pun tak rasa bagaimana hukum Allah berjalan. Sehari pun kita tak rasa bagaimana orang takut pada Allah, pemimpin yang sujud pada Allah.
rakyat yang sayang kepada agama Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rindu nak tengok satu suasana pencuri tidak ada kerana takutkan Allah, pemimpin tawaduk, tidak sombong diri. Ya. Ini hari ini kita tengok pemimpin sombong, takabur. Semalam kenyataan daripada siapa nama dia? Amrahman Bakar. Dia sebut, PAS jangan mimpi nak tawan Terengganu. PAS jangan berangan-angan untuk tawan Terengganu. Mungkin PAS boleh tambah kursi, tapi tak mungkin PAS boleh tawan semula Terengganu. Walaupun berlaku kecoh dalam UMNO, tapi ini bila hadapi pilihan raya, kita pasti menang dengan kemenangan besar. Semalam dia buat kenyataan. Kita ambil ini sebagai suatu cabaran. Dan kita buktikan insya-Allah pilihan 13 kita akan tukar kerajaan Terengganu insya-Allah. Saya ingat waktu Ketoyo disebut di Terengganu, program sifar pembangkang di Terengganu, di Selangor. Sifar pembangkang di Selangor. Tuan-tuan, bila bagi pilihan raya, alhamdulillah mereka yang sifar. Baru-baru ini Menteri Besar Pahang, PAS jangan mimpi nak tawan Pahang. Tentu sekalian, kita ambil ini sebagai suatu cabaran yang menggerakkan kita supaya bekerja sungguh-sungguh. Kerana bila Allah beri kemenangan Islam, Allah kata supaya kamu rasa sempurna nikmat Islam yang ada pada kamu. Sekarang tuan sekalian, rakyat teruk menderita. Pemimpin rakus tamak kuasa. Dalam keadaan negeri yang tak, negara yang kritikal kewangan, ia jadi masa rakyat. Negara tak ada duit kerana penyelewengan pemimpin, kerana rasuah, salah guna kuasa yang melampau. Rakyat terpaksa bayar bukan kos sebenar. Tuan bayangkan projek-projek yang dibuat. Yang tulis apa dia? Nama projek, jabatan yang menyelia, nama kontraktor, tarikh mula buat, tarikh jangka siap. Berapa kos? Rakyat tak tahu. Berapa sebenar kos tu? Di Pahang 6 km jalan belum diturak tar. 6 km, 36 juta ringgit. Dalam parlimen, ketua audit negara tegur kerajaan-kerajaan negeri. Satu laptop, 43,000 ringgit. Bila negara tak ada duit, rakyat akan ditekan. Harga barangan naik. Naik harga barangan. Saman ekor daripada tahun 2000 sampai 2010, PAS kita pertikai kenapa polis diraja Malaysia PDRM dan JPJ mengambil masa sampai 10 tahun untuk mengenakan saman ekor. 1.07 juta rakyat yang mendapat saman. Tuan-tuan bayangkan, 1 juta rakyat kena saman ekor. Nak bayar rotek tak boleh. Kawan saya, dia tengok senarai saman dia, hampir 10,000. Pergi minta kurang tak boleh. Kereta dia harga 7,000. Kereta 7,000, saman 10,000. Akhirnya dia jual kereta. Terpaksa jual kereta, beli kereta lain. Rakyat ditekan. Mana boleh kita saman ekor buat? Saman ekor bukan disiplin pengguna. Ini khianat. Kalau kita nak didik pengguna, tuan-tuan, saya cuba pergi negara lain. Negara lain dia beritahu kamera
hak laju di hadapan. Bukan menerak bawah jambatan. Bukan menerak tepi longkang, baju pun tak pakai. Ini mencari kesalahan. Wala tajassasu. Jangan kamu selidik. Kalau kita nak didik, bukan ini cara. Tiba-tiba dapat surat saman. Yang berkenaan tak tahu pun. Bukan dia yang bawa kereta. Kadang-kadang kereta tu dah dipinjam oleh kawan. Dia yang kena saman. Dan nak buat rayuan. Tak boleh rayu. Kalau denda RM300, wajib bayar RM300. Tuan-tuan sekalian, saya fikir pas kita menentang, kita tubuh jawatan kuasa keras untuk menentang isu saman ekor. Dia bercanggah dengan prosedur yang sepatutnya. Dalam keadaan negara berdepan dengan kewangan yang kritikal, biasalah rakyat akan jadi mangsa. Saya melihat perlunya perubahan dibuat sebab kita kena segera, tuan-tuan sekalian,